Hai, bertemu lagi kita dalam Jom Belajar Teori Pembuatan Roti bagi C03 Penyediaan Donat bersama Cikgu Priscilla. Apa kabar semua? Cikgu harap kamu sihat walafiat dan sudah bersedia untuk mengikuti kelas pada hari ini. Jom belajar bersama Cikgu. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, yaitu tempat persediaan donat, di mana objektif pembelajaran hari ini yaitu mengenal pasti jenis perkakas dan peralatan, fungsi dan penggunaannya dalam menyediakan donat ataupun yang disebut mise en place. Pertama sekali, mari kita lihat jenis perkakas memasak dan peralatan yang digunakan dalam penyediaan donat. Oke, mari kita kenal apa itu perkakas. Perkakas ialah peralatan yang dipegang menggunakan tangan, lazimnya alat kecil atau perkakas yang digunakan di dapur untuk fungsi-fungsi berkaitan makanan. Jom kita lihat senarai peralatan dan fungsinya atau penggunaannya. Perkakas yang pertama yaitu kuali leper. Kuali ini digunakan untuk menggoreng dan membakar makanan. Kuali ini mempunyai dimensi yang sama tetapi dengan sisi menegak dan selalunya berpenutup. Kuali ini juga dipanggil sebagai kuali saute. Yang kedua, pemotong dough atau dough cutter yang digunakan untuk memanipulasi dough dan untuk membersihkan permukaan di mana dough telah digunakan. Ia secara umumnya diperbuat daripada keluli tahan karat ataupun dari plastik. Yang ketiga, penyepit atau futon merupakan alat handiest atau mudah dan sangat sesuai untuk semua jenis makanan. Alat ini kebiasaannya digunakan di dapur ataupun untuk memanggang. Yang keempat, sudut penyukat atau measuring spoon digunakan untuk menyukat bahan kuantiti sedikit atau secubit, contohnya rempah, perasa, dan sebagainya. Ianya juga terdapat dalam pelbagai bentuk dan gaya. Yang kelima, penerap donat. Ianya berdiameter 7,5 cm, diperbuat daripada nylon atau keluli tahan karat, di mana penerap ini memberikan bentuk kepada dough yang diterap. Dan yang terakhir, penimbang digital, selalunya dalam bentuk sukatan matriks dan standard. Ianya digunakan untuk menimbang bahan makanan bagi mendapatkan sukatan yang tepat. Sekarang kita masuk dalam peralatan. Peralatan ini selalunya bersaiz besar, di mana peralatan ini dapat memperbaiki kualiti makanan dan pengeluaran. Ianya juga menjimatkan masa dan tenaga, serta penggunaan peralatan ini haruslah mengikut prosedur yang betul. Yang pertama, mixer atau pengadun. Mempunyai mangkuk berkualiti tinggi dan tahan karat, ianya mudah ditanggalkan dan dibersihkan. Alat ini dilengkapi dengan pedal, hook, dan wire whip, di mana pedal adalah untuk mencampurkan campuran berkepekatan sederhana, contohnya mentega dan gula. Hook pula digunakan untuk mengulik dough tebal seperti campuran dough yeast, manakala wire whip digunakan untuk menggaul tekstur yang lembut, contohnya krim dan telur. Yang kedua, stove atau dapur. Dapur adalah perkakas menghasilkan haba digunakan untuk memasak. Fungsi asasnya adalah tetap sama, memasak makanan di dalam ketuhar yang tertutup atau dengan pembakar di atas peranti. Yang ketiga, deep fat fryer. Terdapat dalam bentuk single atau double bucket, digunakan untuk menggoreng pelbagai contoh makanan, contohnya ayam goreng, kentang goreng, dan sebagainya. Alat ini dilengkapi dengan kawalan suhu, pengerah, dan bakul menggoreng. Yang keempat, broofer. Broofer adalah ruang yang digunakan dalam proses membakar yang menggalakkan fermentasi dough oleh yeast melalui suhu panas dan kelembapan terkawal. Suhu panas ini meningkatkan aktiviti yeast. Dan yang terakhir, dough roller atau dough sheeter, di mana terdapat dalam pelbagai model dan operasinya agak berbeza. Penggelek ini boleh dilaraskan dan berfungsi untuk meleperkan dough.
Sekarang kita masuk dalam senarai bahan-bahan penyediaan donat. Bahan yang pertama yaitu gula. Gula memainkan banyak peranan dalam pembakar selain daripada bertindak sebagai pemanis. Gula memberikan kelembutan dan memberikan warna kepada makanan yang dibakar. Bahan yang kedua yaitu garam, di mana garam ini meningkatkan rasa, menguatkan gluten agar dough menjadi lebih anjal, serta dapat mengawal penapaian yeast. Yang ketiga adalah susu, menyediakan dough dengan kelembapan untuk menapai yeast, meningkatkan rasa dan nutrien makanan. Yang keempat, yeast. Yeast adalah mikroorganisma yang menggandakan proses tunas. Proses pertumbuhannya melibatkan proses penapaian. Dan jenis-jenis yeast termasuk yeast mempat, yeast aktif, dan yeast segera. Yang kelima ialah telur, menyediakan keupayaan tenderizing, menaik kekayaan moistness, rasa, warna, dan nilai pemakanan dalam membuat roti. Bahan yang keenam yaitu air. Ramuan ini penting sebagai agen menggabungkan bahan. Air ini juga melembabkan dan untuk mengaktifkan yeast dalam membuat roti. Bahan yang ketujuh yaitu tepung, di mana ianya penting dalam membakar, memegang bahan-bahan lain bersama. Protein yang terdapat di dalam tepung dipanggil gluten. Gluten dalam tepung adalah sangat penting dalam membuat roti kerana keupayaannya untuk membentuk serat anjal. Keupayaan serat renggangan tanpa memecahkannya sebagai dough diisi dengan gas. Bahan yang terakhir yaitu lemak yang terdiri daripada margarin dan shortening. Margarin ini mengandungi 80% hingga 85% lemak, 10% hingga 15% moisture, garam, dan pepecah lemak. Manakala shortening pula lemak putih tanpa rasa mengandungi 100% lemak. Lemak ini berfungsi sebagai pelembut dough, memberi kelembapan, memanjangkan jangka masa kesegaran dan menambahkan rasa. Baiklah, itulah jenis-jenis perkakas dan peralatan serta fungsi dan penggunaannya dalam menyediakan donat ataupun kita kenali sebagai mise en place. Cikgu harap ilmu ini cukup untuk membantu kamu dalam menyelesaikan tugasan yang telah cikgu berikan di dalam modul PDPR. Baiklah, sampai di sini saja. Kita bertemu lagi pada sesi akan datang dalam Jom Belajar Teori Pembuatan Roti bersama Cikgu Priscilla. Bye!